Okey, seterusnya kita lihat penggunaan alat pengukur yang lebih jitu untuk mengukur panjang. Okey, ada dua alat digunakan, iaitu pertama angkut vernier dan kedua tolok skru mikrometer. Okey, untuk pertama angkut vernier, okey, apa fungsinya? Untuk mengukur ketebalan atau diameter luar, diameter dalam dan kedalaman suatu objek. Okey, so julatnya untuk angkut vernier ialah 0.01 cm atau 0.1 mm. So kecil lah dia punya julat. Okay, so angkut vernier lebih jitu berbanding dengan pembaris. Sebab apa? Sebab julat bacaannya sangat kecil, iaitu 0.1 cm atau 1 mm. Okay, pembaris 0.1 cm, angkut vernier 0.01 cm. So angkut vernier lebih kecil ataupun lebih jitu. Okay, ini ialah gambar rajah angkut vernier. Ada dua skala pada angkut vernier, iaitu skala utama dan skala vernier. Okay, skala utama yang ni, skala vernier ni yang di depan ni. Okay, ini adalah cara mengambil bacaan untuk angkut vernier. Okay, iaitu pertama kita dapatkan bacaan di skala utama dahulu, iaitu tengok kedudukan kosong ni kat mana. Okay, kedudukan kosong ni berada di 3.0, 3.0, 3.1, 3.2. So kosong kat sini. So kita ambil 3.2, 3.20. So tambah dengan nilai bacaan pada skala vernier, iaitu tengok mana garisan dalam skala vernier yang sama dengan di garis utama. Mana yang sama, iaitu di yang sini, iaitu 0.1, 0.01, 0.01, 0.00, 0.01, 0.02. Ni yang sama. So kita tambah saja 3.20 tambah 0.02, dapatlah 3.22 cm. Okey, untuk angkut vernier ada satu ralat sistematik yang biasanya berlaku. Okey, iaitu dengan kita merapatkan dia ke nilai sifar. So ada tiga ralat berlaku, iaitu pertama, yang ni tiada ralat. Sebab apa? Tengok dia punya kosong di skala utama dengan kosong di skala vernier sama. So tiada ralat sifar. Okey, yang kedua, ralat sifar positif, iaitu kita tengok nilai kosong di skala vernier dengan nilai kosong di skala utama tidak sama. Tengok skala kosong di skala vernier ni lebih daripada kosong. So dia ralat positif. Yang ni pun sama. Tengok nilai kosong di skala utama tak sama dengan nilai kosong di skala vernier. Dia kurang daripada kosong. So kita panggil sebagai ralat sifar negatif. So nak dapatkan bacaan yang sebenar, kita ambil bacaan di atas tadi, tolak dengan ralat sifar yang berlaku. Kalau ralat sifar positif, terus tolak je. Contohnya yang ni terus tolak 0.03. Tapi kalau yang ni kita tolak dengan negatif 0.06, baru dapat nilai bacaan yang sebenar. Okay, untuk lebih lanjut boleh melihat di laman YouTube ini. Ini ialah lebih detail. Okay, alat kedua, alat yang jitu dalam pengukuran panjang ialah tolok skru mikrometer. Ini bahagian pada tolok skru mikrometer, iaitu ada rahang yang boleh bergerak kiri kanan, ada pengunci untuk mengunci dia, dan ada dua juga skala sama dengan angkut vernier, ada skala utama dan skala vernier. Okey, untuk tolok skru mikrometer digunakan untuk sama dengan tadi, ketebalan dan diameter, tetapi dia lebih jitu daripada angkut vernier. Sebab apa? Sebab dia punya julat ialah 0.01 cm atau 0.01 mm. Okey, kalau tak ada angkut vernier 0.01 saja, tapi yang ni 0.001 cm. So julatnya lebih kecil daripada angkut vernier dan pembaris. Okey, so ni ialah skala utama, ni ialah skala vernier. Okey, bacaan dia tengok ni berada di tempat mana. Okey, skala vernier berada di tempat mana. Kita tengok kat sini. Okey, ni 3, ni 3.5. So skala vernier berada di lebih daripada 3.5. So kita ambil 3.5 tambah bacaan pada skala vernier. Skala vernier ni bacaan kat sini lah, 35, 36, 37, 38. 38 ni yang sama dengan skala utama.
So bacaannya 3.50 tambah 0.38, dapatlah 3.88. Okey, so tolok skor mikrometer pun berlakunya ralat, okey, iaitu dua ralat. Pertamanya ralat sistematik, yang ni ralat paralat. Kita ingat pertama, yang ni jika permulaannya kosong pada ralat kosong pada skala vernier sama dengan kosong pada skala utama setiada ralat sifar. Yang ni kosong pada skala vernier ni lebih besar daripada kosong kat sini, tak sama. So positif 0.01 mm. Yang ni kosong kat sini lebih atas ke sana, so 0.02. Ini yang sama. So kosong bawah kenapa negatif? Sebab di bawah daripada kosong dalam skala vernier. So nak dapatkan bacaan sebenar, ambil bacaan tolak mikroskrometer tertolak dengan berapa nilai ralat sifar jika ada. Untuk maklumat lebih lanjut boleh melayari video di YouTube ini, ada link YouTube ya. Okey, seterusnya pada zaman sekarang ni ada angkut vernier secara digital dan tolak skru mikrometer secara digital yang akan menghasilkan bacaan yang lebih tepat dan lebih jitu, sebab digunakan secara digital. Okey, untuk menyukar jisim, okey, biasanya kita guna timbang yang biasa tu, tapi untuk zaman sekarang ni dah ada penimbang digital yang lebih sensitif kepada jisim, iaitu bacaan jisim yang lebih tepat dan jitu. Ketiga, menyukar masa. Biasanya di makmal kita guna jam randik, okey, yang manual, tetapi dah ada jam randik digital. So ia lebih tepat daripada jam randik biasa kerana masanya sehingga julatnya 0.01 saat, okey, berbanding dengan randik biasa iaitu 0.1 saat saja. Okey, kemudian suhu pun dah ada termometer digital yang boleh memberikan bacaan suhu lebih tepat dan julatnya 0.1 darjah Celsius yang banyak digunakan di klinik-klinik, termasuklah yang kita zaman COVID ni banyak guna termometer digital. Nak pasar raya ke, nak masuk kedai-kedai mana, mesti wajib kita guna termometer digital ambil suhu. Dan yang terakhir, menyukat arus elektrik, dah ada ammeter digital digunakan. So dia lebih tepat dan jitu. Kerana apa? Sebab dapat menyukat arus elektrik sehingga 0.01 ampere. Sangat kecil nilai dia. Ini ialah ringkasan kepada ralat. Ralat ni ialah kesalahan-kesalahan yang mungkin menyebabkan kita mendapatkan bacaan yang sebenar. Ralat ada dua jenis, ralat sistematik dan ralat rawak. Okey, ralat sistematik ni ialah ralat malar yang diperoleh setiap kali pengukuran. Okey, maksudnya siapa yang salah? Alat pengukur yang salah. Contohnya ralat sifar. Okey, sebab apa? Alat pengukur yang tidak jitu. So cara nak atasi dia, kita mestilah mengendalikan eksperimen dengan lebih hati-hati dan mengulangi eksperimen untuk mendapatkan dengan menggunakan alat pengukur yang berbeza. Nak kena pasti mana yang lebih baik. Okay, yang kedua, ralat rawak. Ralat rawak ni ialah kesalahan yang disebabkan oleh pemerhati itu sendiri. Okay, contohnya ralat paralat. Okey, ataupun kecuaian pemerhati semasa mengambil bacaan dan salah teknik yang digunakan. Cara atasi dia, mengurangkan ralat dengan mengambil bacaan ukur untuk beberapa kali untuk mengambil nilai puratanya. So kita akan dapat nilai purata yang lebih tepat. Yang kedua, mengurangkan kesalahan ralat paralat. Mata pemerhati adalah berserenjang ataupun bersudut 90 darjah dengan skala alat pengukur. Okey, apa yang perlu saintis buat jika saintis tidak menjumpai alat pengukur yang sebenar untuk mengukur suatu objek? Okay, so saintis tu boleh menggunakan teknik menganggah. Okay, sebelum kita menggunakan alat yang lebih jitu. Contohnya kita nak ukur panjang meja ni, kita boleh menggunakan batang pensel, sebatang pensel. So kita boleh ukur berapa batang pensel yang digunakan, barulah kita darab dengan berapa bilangan pensel yang digunakan, dapatlah
panjang meja berapa batang pensel. Seterusnya barulah kita menggunakan pembaris untuk mengukur berapa panjang sepatah pensel tadi. Yang kedua, anggaran. Boleh buat anggaran luas. Luas ni ialah besar suatu kawasan. Unitnya SI nya ialah meter kuasa 2. Caranya kita menggunakan rumus untuk mengira luas. Contohnya luas segi 4 ialah panjang darab lebar. Segitiga 1/2 darab panjang darab lebar. Untuk luas yang ni, untuk luas objek sekata, kita menggunakan rumus. Untuk luas yang tidak sekata, contohnya daun, kita boleh menggunakan kertas keraf. Ini contoh kertas keraf kita gunakan. Ditandakan petak yang penuh dan juga petak yang lebih separuh penuh. Yang ni warna hijau ni lebih separuh penuh kan. Ada pun lebih separuh penuh, dia tak bertanda. Sebab apa? Dia kurang pada separuh petak. So boleh kira berapa nilai, berapa tanda tik yang ada. So dapatlah luas bentuk bagi daun tersebut. Yang ketiga, membuat anggaran jisim. Contohnya, jika ada 100 selai kertas, beratnya 500 gram. So kita guna simple matematik. 100 selai kertas gram, 1 selai kertas 500 gram. So kita bahagi je 500 bahagi 100. So kita anggarkan jisim selai kertas ialah 5 gram. Keempat, membuat anggaran isi padu secara kaedah. Pertama, untuk objek sekata kita menggunakan rumus. Contoh objek sekata iaitu kubot, boleh menggunakan rumus tinggi darab lebar, tinggi darab lebar darab tinggi darab panjang darab lebar. Ini objek sekata. Untuk objek tidak sekata, kita boleh menggunakan kaedah sasaran air. Contohnya, isi padu awal air 15 cm padu. Selepas kita masukkan batu ataupun objek tidak sekata, contohnya batu, arasnya meningkat sehingga 23 cm padu. So berapa jisim isi padu batu sebenarnya? Tolak sahaja bacaan akhir, tolak bacaan awal. Itu ialah melambangkan isi padu bagi batu. Terdapat 8 cm padu. Seterusnya kita bagi pada standard kandungan 1.5, itu ketumpatan. Apa maksud ketumpatan? Ialah jisim per unit isi padu. Per ni maksudnya bahagi. Bahagi maksudnya jisim bahagi isi padu. Ini rumus ketumpatan berdasarkan maksudnya tadi, iaitu ketumpatan unitnya gram per sentimeter padu sama dengan jisim dalam unit gram bahagi dengan isi padu dalam unit cm padu. Ini ialah segitiga untuk yang boleh digunakan untuk dalam proses pengiraan, iaitu jisim ke atas, ketumpatan dan isi padu ke bawah. Contohnya, nak cari jisim, kita darabkan ketumpatan darab isi padu. Nak cari ketumpatan, jisim bahagi isi padu. Nak cari isi padu, jisim bahagi ketumpatan. Itu maksudnya. Terusnya, ni contoh cara pengiraan ketumpatan menggunakan rumus tadilah. Contohnya, sebuah silinder penyukat berjisim 230 gram. Setelah 50 cm padu cair dituang ke dalamnya, jisim silinder penyukat menjadi 320 gram. Berapakah ketumpatan cecair X? Pertama, nak cari jisim cecair, tolak sahaja 320 gram tolak 230 gram, dapat jisim cecair. So menggunakan rumus tadi, jisim bahagi isi padu. So jisim 90 bahagi dengan isi padu cecair 50. So dapat ketumpatan cecair tadi ialah 1.8 gram per sentimeter padu. Just guna rumusnya sahaja. Antara kepentingan ketumpatan ialah untuk menerangkan suatu objek tenggelam ataupun timbul. Kita gunakan konsep ketumpatan. Bahan yang kurang tumpat akan timbul. Ingat, bahan kurang tumpat akan timbul. Bahan
bahan yang lebih tumpat akan tenggelam. Okay, contohnya dalam kes air. Okay, dalam kes air, bahan yang kurang tumpat daripada air akan terapung di atas air. Kalau bahan yang lebih tumpat daripada air akan tenggelam. Contohnya gabus. Gabus 0.24 gram sahaja ketumpatannya. Ketumpatan air 1 gram per sentimeter padu. So sebab tu gabus akan terapung dalam air. Kenapa kuprum tenggelam? Sebab kuprum ketumpatannya 8.92 lebih daripada air. So dia akan tenggelam dalam ni. Ni ialah 3 cecair tertambahkan air, petrol dan merkuri. So petrol kurang tumpat daripada air, so dia akan duduk di atas. Merkuri lebih tumpat daripada air, so dia duduk kat bawah. Ni contoh ketumpatan bagi beberapa bahan. Okey, ini contoh kedudukan dia. Prinsipnya senang. Yang lebih tumpat kat bawah, yang kurang tumpat kat atas. Ni 3 jenis cecair: petrol, air, merkuri. Merkuri paling bawah sebab apa? Dia paling tumpat. Air kat tengah sebab apa? Air lebih kurang tumpat daripada merkuri, lebih tumpat daripada petrol. Ni ialah bahan kat dalam dia. So kedudukannya berdasarkan nilai ketumpatan masing-masing tadi. Okey, ketumpatan juga boleh ditentukan dengan menggunakan kaedah sesaran air. Contoh eksperimen ni, okey, kita gunakan rumus sahaja, iaitu jisim ketumpatan sama dengan jisim bagi isi padu. So perlu dapatkan nilai jisim, perlu dapatkan nilai isi padu. Okay, so jisim batu kita timbang batu tadi berapa gram. Bacaan awal isi padu air, ini bacaan awal dia 50 ml ataupun 50 cm padu. Bacaan akhir isi padu, so tengok berapa kenaikan, berapa bacaan akhir setelah batu dimasukkan. Dan isi padu batu tolak sahaja bacaan akhir, tolak bacaan awal 50 ml tadi. Dan ketumpatan kita ambil berapa kita timbang berat tadi, dan per isi padu batu, hasil tolak dua ni tadi. So dapatlah berapa ketumpatan batu itu. Okey, ni ialah aplikasi dalam kehidupan seharian. Okay, contohnya ais akan timbul dalam air. Contohnya belon yang bergas akan terapung di udara. Sebab apa? Dalam belon tu ada gas helium yang kurang tumpak daripada udara. So sebab itulah belon gas dia akan terapung ke udara. Sama dengan kayu balak. Kayu balak kurang tumpak daripada air. Walaupun kayu balak itu berat, tapi dia kurang tumpak daripada air, so dia akan terapung di air. Sebab itulah banyak di kawasan barat, contohnya di Pahang, di Sarawak, dia menggunakan sungai sebagai untuk mengangkut kayu balak. Okey, ini contoh inovasi dalam menggunakan aplikasi ketumpatan, iaitu teh tarik 3 lapisan. Kenapa bentuk 3 lapisan? Sebab ketiga-tiga bahan tadi, susu, teh, air teh dan juga dia punya satu lagi akan mempunyai ketumpatan yang berbeza. Sama dengan ni, jus 3 layer, 3 lapisan. Sebab apa? Sebab warna kuning ni paling tumpat, warna putih ni lebih tumpat daripada yang mana merah ni. Kenapa warna merah paling atas? Dia paling kurang tumpat. Itu contoh inovasi bukan untuk menggunakan aplikasi proses ketumpatan. Okey, itu je pada saya untuk kali ini. Sekian, terima kasih.